Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akilah binti Kamil Zaman. Hari ini saya akan buat satu presentation berkaitan dengan hasil kajian untuk assignment dan juga ulasan artikel bagi subjek CTU 552. Tajuk bagi assignment saya adalah asal-usul manusia menurut Mayan. Okey, mari kita mulakan. Objektif untuk assignment saya kali ini adalah untuk mengenal pasti asal-usul kejadian manusia dan penciptanya serta pencipta asalnya mengikut pandangan kaum. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian, tujuan dan tugas hidup manusia serta pengakhiran hidup manusia. Bagi pengenalan, kaum Mayan merupakan satu tamadun kaum kuno yang terletak di kawasan tengah Amerika dan selatan Meksiko. Zaman kuno ini telah wujud sejak 2600 sebelum Masihi sehingga kurun ke-16. Zaman ketika itu ia digelarkan sebagai Mayan Klasik. Seterusnya, kaum ini sebenarnya masih wujud sehingga sekarang, yang mana dia sekarang digelar sebagai Mayan moden. Masyarakat kaum Mayan ini sangat mementingkan tentang keagamaan dan mereka sangat taat kepada Tuhan mereka. Mereka sangat berpegang dan mempercayai kepada kitab suci Mayan iaitu Popol Vuh. Tamadun kaum Mayan ini merupakan satu kaum yang maju dan cemerlang ketika zaman dahulu. Asal-usul manusia bagi kaum Mayan mempunyai banyak pandangan dan pendapat. Masyarakat Mayan mempercayai bahawa manusia sekarang berasal daripada jagung yang telah dikisar dan diadukkan bersama air yang diuli dan akan terbentuknya manusia. Selain itu, mereka juga mempercayai bahawa yang manusia sekarang adalah hasil daripada 3 kali percubaan penciptaannya selepas gagal buat kali yang pertama dan kedua. Hal ini telah dinyatakan di dalam kitab mereka iaitu Popol Vuh. Menurut mitos antropogenik pula, manusia adalah diciptakan daripada adukan tanah liat dan campuran pes jagung yang berperingkat penciptaannya. Menurut mereka, manusia diertikan dengan memberi sinar dalam kehidupan dunia dan akan sentiasa memuaskan kehendak pencipta. Bagi unsur penciptaan manusia pula, ada 2 jenis iaitu jagung dan air. Jagung merupakan makanan kepada para dewa dan Tuhan mereka dan mereka mempercayai bahawa manusia jagung akan melahirkan keturunan yang hebat dan sempurna. Oleh itu, masyarakat Mayan memuliakan jagung dan akan menanam jagung dengan kuantiti yang banyak. Seterusnya, bagi unsur air pula, air dipercayai akan menjadi darah yang mengalir di dalam badan mereka serta ia dianggap sebagai penyubur kepada sesuatu tamadun dan akan memberikan kelangsungan untuk manusia hidup. Langkah-langkah penciptaan manusia mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, mereka telah mencipta sesuatu makhluk di mana Tuhan mereka telah mencipta satu makhluk yang dianggap boleh bercakap, tetapi tidak perlu mereka menganggap bahawa itu adalah haiwan. Proses penciptaan yang kedua adalah mereka menggunakan kayu, tapi proses ini juga gagal kerana manusia itu telah bersikap sangat ganas dan bertindak seperti tiada tujuan dan mereka telah mengubah manusia tersebut menjadi keturunan monyet. Dan yang terakhir di mana manusia sekarang, Tuhan bercipta telah mencuba dengan menggunakan jagung di mana jagung itu telah dicampurkan menjadi pes jagung dan telah dibentuk, akhirnya manusia yang hidup itu boleh bergerak, bercakap lalu dapat menyembah dan memuaskan kehendak Tuhan mereka.
Masyarakat Mayan sangat menjaga hubungan mereka dengan Tuhan-Tuhan serta dewa mereka kerana mereka beranggapan bahawa Tuhan dan dewa mereka sesuatu yang agung. Segala kejadian alam ini telah diciptakan oleh pasangan Tuhan utama iaitu Icamnaj dan Ijel, di mana Tuhan ini telah mencipta alam ini bermula daripada langit, seterusnya bumi iaitu tanah, akhir sekali makhluk iaitu haiwan dan manusia. Setiap penciptaan manusia mempunyai tugas dan tujuan yang tersendiri. Tuhan Mayan telah menciptakan manusia dengan bertujuan untuk memuji kehebatan dan menyembah mereka. Di mana manusia Mayan, masyarakat mereka akan melakukan upacara pengorbanan iaitu human sacrifice. Selain itu, mereka juga akan melakukan upacara ritual seperti board game di mana untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Selain itu, masyarakat Mayan juga sanggup melakukan apa saja untuk memuaskan kehendak Tuhan mereka serta mereka juga merupakan pembantu Tuhan untuk menghidupkan bumi. Manusia Mayan juga mempercayai bahawa setiap kelahiran pasti ada kematian dan mereka akan dilahirkan semula selepas kematian. Selepas mati, mereka akan merasakan kehidupan di Zibaba. Zibaba merupakan neraka bagi masyarakat Mayan sebelum dilahirkan semula ke dunia. Manusia biasa akan merasai kehidupan di Zibaba, manakala raja, paderi dan manusia yang mati akibat pengorbanan, mati ketika melahirkan anak, akan terus ke syurga, di mana mereka tidak akan merasakan apa-apa penyesaan. Zibaba mempunyai 13 tingkat dan mempunyai penjaga oleh Tuhan yang berasingan. Tuhan-Tuhan ini dianggap oleh masyarakat Mayan adalah sebagai iblis. Menurut masyarakat Mayan, perjalanan di Zibaba adalah sangat berbahaya dan mempunyai banyak rintangan. Secara kesimpulannya bagi hasil kajian saya adalah manusia berasal daripada jagung dan air. Manusia juga diertikan sebagai memberi cahaya kepada dunia. Manusia diciptakan bertujuan untuk menyembah dan memuaskan kehendak Tuhan mereka dan serta kisah penciptaan Maya yang masih tidak lengkap ini dan tidak jelas ini menjadikan banyak tanda tanya terhadap segala perkara yang tersimpan. Manusia Maya juga mempercayai bahawa manusia akan dilahirkan semula selepas kematian. Seterusnya, saya akan membuat ulasan dalam satu bab dalam yang saya pilih pada buku yang bertajuk Daily Life in Maya Civilization. Ini merupakan buku edisi yang kedua yang ditulis oleh Robert J. Scherer. Informasi bibliografi. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2009. Dia juga merupakan edisi kedua yang ditulis oleh Robert Scherer, di mana sebelum ini buku ini telah diterbitkan bagi edisi yang pertama. Buku ini mempunyai 13 bab dan ia adalah daripada siri Daily Life Through History yang diterbitkan oleh Greenwood Press. Buku ini telah dicetakkan di United States of America di mana ia juga mempunyai sebanyak 279 muka surat. Robert J. Scherer telah dilahirkan pada 13 Mac 1940. Tetapi beliau telah meninggal dunia pada tahun 20 September 2012 ketika umur beliau 72 tahun. Beliau merupakan seorang pengkaji arkeologi Amerika, pengakademik dan juga Mayanis. Mayanis adalah merupakan orang yang mengkaji tentang kehidupan dan cara hidup kaum Mayan ini. Beliau telah dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mementingkan pelajaran. Dalam keluarganya, ayahnya merupakan seorang direktor kepada Evening College di Michigan State University.
Beliau juga merupakan seorang profesor di University of Pennsylvania dalam jabatan antropologi lebih dari 30 tahun. Dan pendidikan beliau telah tamat dalam bidang History and Anthropology di University of Michigan State University pada tahun 1961. Beliau merupakan pengkaji sejarah dan antropologi sudah hampir 50 tahun. Beliau juga merupakan seorang kurator di University of Pennsylvania dan beliau telah menulis dan menyunting kepada lebih 20 buah buku dan monografi. Isu menarik menurut saya dalam buku ini adalah pada bab 11 iaitu berkaitan dengan agama Mayan. Mayan ini mempercayai berdasarkan dasar kepercayaan serta kuasa-kuasa perkara gaib, di mana padri akan mengetuai setiap upacara yang diadakan oleh semua peringkat golongan. Menurut kosmologi Mayan, dunia ini tidak dibezakan dengan alam semula jadi dan gaib, di mana setiap benda dan kehidupan ada kuasa dan nilai kesuciannya yang tersendiri. Selain itu, penduduk Mayan juga mempercayai kepada konsep kelahiran, kematian dan kelahiran semula. Selepas mereka mati, mereka akan menerima hukuman di Xibalba iaitu neraka. Seterusnya, Tuhan Izamnaj ini telah mencipta alam ini dan percaya kepada unsur kepada semula jadi. Setiap Tuhan mempunyai pasangan masing-masing dan mempunyai jantina. Untuk berbakti kepada Tuhan mereka akan melakukan pengorbanan dan upacara ritual. Kritikan kepada isu menarik, di mana Maya mempercayai kepada unsur gaib serta semula jadi dan akan menyembah kepada unsur tersebut. Sebagai umat Islam, kita wajiblah percaya kepada kuasa tunggal iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita haruslah mempercayai kepada kewujudan alam semula jadi dan gaib kerana setiap alam mempunyai penghuninya masing-masing dan fungsi yang tersendiri yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan keagungan yang layak hanya kita sembah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Saffat dalam ayat 180 yang bermaksud, Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Secara kesimpulannya, bagi ulasan buku ini telah mempamerkan perkembangan semula masyarakat kaum Mayan selepas ditakluki oleh kerajaan Sepanyol. Zaman kuno Maya merupakan sebuah tamadun dan kaum yang cemerlang dan berjaya. Dalam buku ini juga telah memberikan pelbagai manfaat kepada pembaca, di mana dia mempunyai banyak nilai-nilai murni serta tauladan yang kita boleh ambil. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.